Untuk hari ni kita akan tengok berkenaan dengan tenses. Sebab apa? Bila kita nak buat ayat tentang tenses ni kan. Tapi hari ni kita nak fokuskan satu sahaja, iaitu kejap lagi saya nak bagi tahulah. Tapi yang penting sekarang ni saya nak minta bantuan lah. Okay, para penonton boleh tolong tap, like dan juga share dahulu. Sebab apa, perkongsian ni memang sangat simple dan you all boleh buat. Kadang-kadang kita confused tau bila kita nak hantar email dekat kita punya boss ke, ataupun pelajar-pelajar kan. Mungkin ada pelajar-pelajar dekat sini yang nak SPM dan trial sekarang ni kan. Tak tahu sama ada ayat ni sebenarnya betul ataupun tidak ya tensesnya. Sebab bahasa Inggeris ni dia meluas sikit. Dia ada 3 tenses yang besar yang kita perlu tahu. Itu dia. Right. Okay, terima kasih untuk tap, like and share. Jomlah kita tap, like and share. Hi Miss, hi Ayatul Lovers. Hi Ayatus Lover. Ayatus Lover Untuk hari ni kita akan tengok berkenaan tenses lagi, bahagian yang ketiga. Hari ni tak ada Miss Nis. Miss Nis dah cover part 1 dan juga part 2 if I'm not mistaken. Dia dah cover berkenaan dengan simple dan juga present dan juga past. Jadi hari ni saya nak sembang lah Dia kata sembang lah sedikit berkenaan dengan future tense pula. Itu dia. Alright. Bolehlah tap dan share. Okay. Hi Miss, hi pinjam 100. Wah, thank you Ayatus Lover follow. Terima kasih. Miss, ya pinjam 100. Boleh tap like and share. Sebab apa kita 4.30 kita nak mula ni. Thank you pinjam 100 for the follow. Thank you so much. Yang ini dia tak kisah kamu tingkatan ke, kamu pelajar universiti ke, ataupun kamu ini ibu bapa yang sedang menonton ni kan. Tak apa, you all semua memang boleh je tengok. Sebab ini kita sangat general. General dekat sini maksudnya dia taklah terlalu exam sangat. Kita ni nak tengok cara pembinaan ayat. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam Mira. Wah, sampai ke sini Mira Ayo kita tengok ada kat sini Siapa-siapa pelajar-pelajar yang nak tengok berkenaan dengan tenses ni, ayo kita mulakan dahulu. Right. Untuk soalan yang pertama ini, kalau you all nampak dekat sini, Miss ada berikan satu soalan. Kalau you all nampak part grammar ni lah yang paling tu. Itulah dia. Thank you Ayato for the gift. Thank you so much. Alright, tengok dekat sini. Day a picnic in the park tomorrow. Kalau kamu nampak kat sini, kita nak tengok berkenaan dengan benda-benda yang simple. Simple sahaja, tetapi future ni maksudnya dia belum jadi, dia akan datang. That's why lah ada perkataan tomorrow dekat sini kalau you all perasan. Betul tak? Itu dah menunjukkan future. Agak-agaknya apakah jawapan dia kalau you all perasan dekat situ? Agak-agaknya lah kan. Ni mengikut orang kata sebelum Miss nak berikan lah jawapannya, Miss buka dulu jawapan-jawapan daripada orang-orang yang sedang tengok live Miss ni. Agak-agaknya jawapan dia apa? Day a picnic in the park tomorrow. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Will go. Okay, thank you Cik Liza Cik Liza kata will go. Alright, yang lain macam mana? Will go. Okay. Will have. Okay, will have. They will have a picnic in the park tomorrow. They will go a picnic. They will go a picnic Kalau they will go a picnic, dia pergi ke piknik. Dia kena ada ke kat situ. Dia pergi ke. They will go to. Kalau ada perkataan they will go to, yes, betul. Itu dia. Alright, Waalaikumsalam Naf. Apa khabar? So jadinya kalau nak tambah they will go picnic, piknik, dia tak berapa nak sesuai. Kalaulah Cik Iza ataupun yang lain-lain tengah tengok live saya ni nak tambahkan perkataan tu, dia jadi they will go to. Ini kita terima. Mereka akan pergi ke. Ataupun tak nak tu, they will go for a picnic in the park pun betul juga. Itu dia.
Ataupun lagi satu, they will have a picnic in the park tomorrow. Yang inilah Yang ini kita bagi yang orang kata jawapan-jawapan yang boleh diterima pakai. Tetapi nak paling mudah ialah they will have. Inilah dia. Will dengan have a picnic. Mereka akan ni adakan satu piknik dekat taman esok. Yang ini pergi, yang ini akan adakan. Lagi better kalau kita nak buat ayat ni, kita gunakan inilah they will have. Faham? Itulah dia. So nampak tak kat sini sebenarnya kalau kita cakap pasal future, benda wajib yang ada dekat ayat ialah perkataan will. Akan. Sebab nak menunjukkan yang kita belum buat lagi. Mereka belum buat lagi. Barulah kita akan ni gunakan dia punya ni dia, kita panggil ni lah adverb sebenarnya, adverb of time. Adverb of time. Sebab kita nak bagi tahulah bila. Itulah dia. Right, seterusnya jom kita tengok pula. Ni dia. Ni tadi jawapan dia tadi tu kan dah macam dah tahu jawapan dia kan. Ada entertain, ada have dengan attend dekat situ. They a picnic in the park tomorrow. Agak-agak ni lah kan. Tadi kita ni teka-teka je. Teka-teka je kan. Mana satu agak-agaknya yang sesuai. They entertain ataupun they have a picnic ataupun they attend. Jawapan tu, entertain tu in Malay apa Miss? Mereka tu akan orang kata bergembira. Attend, entertain tu maksudnya kamu tu orang kata kamu tu akan diberikan entertain by kan. Contoh entertain tu ialah kamu tu seronok lah. Kamu akan dapat satu kegembiraan. Begitulah dia. Hiburan boleh tak? Boleh hiburan, boleh entertainment. Entertainment tu hiburan. Itu dia. So agak-agaknya bagaimana? Semua boleh Wah, semua boleh. Tak lain macam ni semua boleh. Okey, semua kot saya rasa mungkin. Jom kita tengok dekat sini. Jawapan dia sebenarnya they have a picnic in the park tomorrow. They entertain a picnic ni maksudnya lah mereka entertain tau. Kalau nak gunakan they will entertain a picnic in the park tomorrow, betul juga kan? Sebab apa? Mereka ni nak menghiburkan orang agaknya dekat piknik tu. Boleh jugalah. Ataupun they attend, mereka datang ke piknik. Tetapi sebenarnya lah kalau lah ada 3 soalan macam ini, dia bagikan option dia untuk menjawab. Jawapan dia ialah have. Entertain yes, logic. Attend pun logik juga. Tak apa, dua-dua logik sebenarnya, 3-3 ni logik. Tetapi kalau kita nak cari jawapan yang betul-betul, orang kata jawapannya tepat, kita tengok yang ini. They have a picnic. Tetapi tadi saya dah cakap kan, kalaulah kita nak buat ayat future, kena ada perkataan apa? Kena ada tambah perkataan will. Will itu orang kata wajib lah. Sebab nampak je future ini dia mesti ada perkataan will. Yes, betul. They will have a picnic in the park tomorrow. So conclusion dia, ingat formula ini. Formula dia ialah subject. Okey, para pelajar pun boleh ambil notanya, ibu bapa pun boleh ambil lah subject plus perkataan will, selepas itu verb ataupun main verb lah saya tulis main verb lah. Main verb. Dah. Ini adalah benda wajib yang ada. Hai Miss, hai Farzana. Ini dia, subject plus will plus main verb. Nak sedapkan lagi, tambahlah object.
Objek tu dia macam MSG lah dalam ayat katanya. Tak nampak Miss juga. Kejap tak nampak pula. Sekarang nampak tak? Sekarang macam ni, nampak tak? Itu dia. Mira nampak tak sekarang? Yang lain macam ni, nampak tak? Ini dia. Saya dah kecilkan sikit. Nampak tadi ada iklan? Ada iklan pula. Iklan apa Saya tak tahu pula ada iklan ni. Harap-harap tak ada dah iklan lagi. Nampak? Begitulah Ambil formula ini, kita boleh aplikasikanlah dekat mana-mana nanti apabila kita buat ayat future tense. Begitulah dia subject plus will plus main verb and also object. Object ini kita nak buat penambah perasa lah, supaya orang tahulah benda tu berlakunya belum berlaku lagi. Begitulah dia. Tomorrow night ke, tonight ke. Itulah dia nak bercakapnya dia tak berlaku lagi. So nampak kat sini subject plus will plus main verb plus object. Right? Ambil formula ini sebab kejap lagi kita akan buat pula soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya Okay? Ini jelas Ingat ada perkataan will. Jangan tinggal untuk future. Okay, dah ready ke untuk soalan yang seterusnya? Kalau dah ready, jomlah kita tap-tap sampai 2K. 2K kita akan buka soalan yang kedua. Sementara itu, para penonton boleh tanyalah soalan-soalan berkenaan dengan grammar ini. Sebab saya dah bagikan formula siap-siap dekat sini supaya para penonton boleh apply kejap lagi dekat soalan yang seterusnya. Itu dia. Tak ada soalan Wah, semua memang semangat nak jawab soalan yang seterusnya Wah, bagus. Inilah semangat yang kita nak. Ni ada juga pelajar-pelajar yang SPM ni kan. Boleh je sebenarnya. Boleh follow, tap, like and share. Share kepada kawan-kawan, siapa-siapa yang lemah grammar tu kan. Boleh, tak ada masalah. Thank you Farzana for the share. Thank you so much. Terima kasih. Alright, dah 2K dah. Jom kita tengok soalan yang seterusnya. Considering his dedication to his studies, I predict he with honors. Agak-agak dekat sini apa yang sesuai. Considering his dedication to his studies, maksudnya bila kita tengok lah dia ni memang betul-betul lah nak belajar, memang fokus lah dalam kelas. Apa yang dia tengah belajar sekarang tu, dia memang betul-betul letakkan jiwa dia. Jadinya I predict saya dapat rasakan yang dia apa okay, with honors. With honors ni maksudnya kalau kamu pelajar-pelajar universiti kan, memang kita naklah kan kepujian. Kita agak-agaknya apa dah last universiti tu kita nak apa dengan kepujian. Will graduate. Okay, thank you so much Liza. Yang lain macam mana? Adakah sama? Will graduate Okay, logic. Sebab apa? Graduate lah kan, betul lah. Kita kan nak kan dekat kita punya masa majlis graduasi tu dapat sijil kepujian. Betul tak? Itu dia. Yang lain macam mana? Sama ke? Graduate juga ke? Ataupun masih lagi tak tahu? Ni ada contoh dia. Will graduate. Yes, betul. Kita terima. Terima saja. Jom kita tengoklah option yang diberikan dekat sini. Ada perkataan graduate, ada earn, ada pass. Agak-agak mana satu jawapan yang sebenar dia? Ataupun masih sama lagi graduate je. Rasa macam graduate je lah yang sesuai, Miss. Earn tu macam tak sesuai sangat. Ataupun pass pun tak sesuai. Pass, nak tukar pula pass. Yang lain macam mana? Adakah ada dua jawapan ataupun satu jawapan saja ataupun tiga-tiga? Betul Miss, saja je kan Miss ni nak bergurau. Kan? Sebenarnya boleh tiga-tiga ni. Agak-agak mana satu? Macam graduate dengan pass boleh. Macam mana pula dengan orang-orang lain yang tengah tengok live Miss ni? Adakah setuju dengan jawapannya Cik Liza kita ni? Adakah jawapannya graduate boleh, pass boleh, tapi earn tu tak berapa nak sesuai? Graduate. Okay.
Mira kata graduate, pinjam 100 kata jawapan dia sama. Jom kita tengok dekat sini Earn tu untuk money, Miss. Earn tu untuk money. Okey, terima kasih. So jawapan dia dekat sini, yes, betul. Graduate betul, pass pun betul. Earn ini selalunya kita dapatkan sesuatu yang orang kata dia bernilai wang ringgit. Yes, betul. Contoh macam gaji. Kan? Kalau kamu nak, kamu kena kerja. Selalunya kita kerja lah untuk dapatkan sesuatu itu. Baru kita cakap earn. Tu dia. Are you second form instead? Oh, you nak guna yang itu. Alright. For me, jawapan dia yang sesuai lah. Bila kita cakap pasal studies dekat sini, dia graduate ataupun pass. Dua-dua betul. Tetapi kena tambah satu lagi perkataan, iaitu apa? Nak tanya sikit lah. Kita nak buat revisi tadi kan? Sebelum kita nak gunakan graduate dengan pass ni, main verb dia, kita kena tambah perkataan apa? Yes, betul. Kita kena guna ataupun kita kena tambah perkataan will. Barulah lengkap simple future tense kita. Itu dia. Dekat sini dia tak letak ni adverb of time Dia cakap berkenaan dengan kita predict. Predict tu maksudnya kita anggarkan ataupun kita rasa-rasa. Kita agak-agak lah dia ni boleh lah kan pass ataupun graduate with honours. Dapatlah kepujian dekat situ. So dekat sini kita boleh guna he will graduate. Betul. And then he will pass with honours. Dua ini betul. Tepat sekali. Thank you pinjam 100 for the share. Thank you so much. Itulah dia. So lepas ini, kalau lagi cerita pasal studies ni kan, boleh guna dua patah perkataan ini. Kalau earn ni dia, it is more for earning something that we call it as money lah. Betul. And then kita kerja when we work for it. Itu baru okey lah, earn dekat situ. Ataupun perkataan-perkataan macam orang kata dia berkaitan dengan perasaan, earn my respect. Itu bolehlah kita guna earn. Graduate dengan pass ni kita more to studies lah. Kita tak boleh je saja-saja gunakan perkataan graduate. Betul tak? Pass pun sama. Kita bukannya boleh saja-saja guna. Dia memang orang kata sesuai untuk kita gunakan apabila berkaitan dengan studies ataupun education punya feel perkataan itu. Itu dia. Alright. Ada apa-apa soalan ke berkenaan dengan soalan nombor 2 ni? Nombor 2 baru ni. Kan? Belum lagi soalan-soalan yang lain. Dah okey ke tak? Okey lagi Masih steady Jawapan pun kita dah tahu kan. Setakat ini semua betul kan? Alhamdulillah. Itulah dia Semua betul lagi. Alright. Do you arrange English speaking classes also? Yes. We do have one. For Maputera English, for speaking and also for to improve your grammatical sentence or structure. Yes, we do have. Are you interested to join my random clicks? If you are, you can actually DM us on TikTok. On this account. So that will be admin here. We'll contact you. You just give your number on our inbox so that our admin can contact you through it. Okay, thank you so much. Thank you, most welcome. Alright, jadinya siapa-siapa pun, kalau siapa-siapa lah yang berminat nak join kelas, boleh saja, tak ada masalah. Ni kita ni sebenarnya orang kata sambil-sambil lah live kan, untuk para pelajar juga, untuk para pelajar universiti dan juga ibu bapa yang nak improve mereka punya pronunciation, grammatical sentence and what not. Itu dia. Right, seterusnya kita tengok dekat sini Thank you my random click for the follow. Thank you so much. Jom kita tengok sini Tadi tu sebenarnya kita tengah buat contoh-contoh
berkenaan dengan simple future tense. This bit of definition used to talk about action or event that will happen in the future. Maksudnya kita ni tengah cerita benda ataupun perkara yang akan berlaku pada masa depan. Yang kita tahulah. Yang kita memang betul-betul orang kata dah plan dah. Contoh benda-benda yang kita boleh plan. Janganlah pelik-pelik pula alien turun ke apa ke, tidak lah, itu kan di bawah pengetahuan kita. Contohnya bila SPM, pelajar-pelajar SPM saya dekat sini dah tahu kan, dah diberikan tarikh dah. SPM tu berlakunya bila tarikhnya. Itulah maksud dia future tense. Lagi, apa lagi? Contoh yang lain, tarikh kahwin. Tarikh kahwin kan kita memang dah rancang pada pelajar-pelajar yang orang kata dah habis U ni, tengah simpan-simpan duit untuk berkahwin kan. Kita dah plan dah tarikhnya bila, betul tak? Itu contohnya event yang akan berlaku. Bukannya orang kata berkenaan dengan bila tarikh kiamat dan sebagainya. Tidak sesuai lah orang kata. Memang kita tahu, tapi kita tak tahu masanya. Janganlah begitu kan. Tinggi betul pemikirannya dekat situ. Simple future tense ni memang betul-betul simple dan cerita pasal yang kita memang dah expect dah benda tu akan berlaku. Kematian, tarikh lahir baby. Yes, betul, tarikh lahir. Tarikh lahir kita punya ni kan, apa orang kata due date kan. Untuk orang-orang yang pregnant tu dah tahu dah. Sekian-sekian dah macam ni puan. Makanya dah standby lah puan ya. Nanti dia kesannya begitu kan. Kita dah standby dah. Kadang-kadang dia keluar awal, kadang-kadang tak keluar pula hari tu. Lebih kurang macam tu dah cerita dia. Kematian kematian. When it comes to kematian ni, yes, betul. Kita memang kena ingat pada tarikh kematian. Bukan tarikh kematian, pada kematian lah. Bukannya tarikh kematian. Kematian, yes, betul. Macam tu lah juga itulah dia simple future tense. Orang kata tak perlu berfikir dengan jauh sangat. Kita ambil yang paling dekat-dekat je lah macam tu. Begitulah. Right, itulah dia maksudnya kita gunakan ayat simple future tense. Begitu. Tarikh kematian takut benar. Ya, saya pun tak tahu kan. Kita bila-bila masa je kita boleh orang kata ditarik ajalnya kan. Jadinya kita jangan cakap tarikh kematian. Kematian saja kita buat as a general things. Tu boleh, tak ada masalah. Which is betul, kita kena ingatlah kematian kan. Kita bukannya hidup selama-lamanya. Betul tak? Itu dia. Alright, itu contoh lah berkenaan dengan action ataupun event lah. Tarikh speaking test. Yes, tarikh speaking test untuk pelajar-pelajar SPM. Ingat ya, sama ada 17, 18 ataupun 22, 23 hari bulan. Tengok dekat SPPAT tu dah keluar dah bila tarikh ujian kamu. Tinggal nak check aja. Dekat sekolah mana dan sebagainya. Itu untuk calon persendirian Right. Seterusnya dekat sini, jom kita sambung lagi buat ayat ni. Number 3, he promises he blank space the borrowed book by the end of the week. Dia berjanji, dia apa? Buku yang dipinjamkan pada pada hujung minggu ini. Agak-agaknya apa yang sesuai dekat situ? Will return kot. Will return kita akan pulangkan. Okay, will return. Right, Mr. Rima will return. Yang lain macam mana? Ada tak perkataan-perkataan yang lain kita boleh gunakan selain daripada will return tu? Apakah? Apakahnya? Tak ada Memang will return saja Jom kita tengok option yang diberikan. He promises bring the borrowed book by the end of the week, or lend ataupun return. Kalau bring ni dia membawa lah dia akan bawa lah buku yang dipinjam tu, ataupun lend dia akan pinjam buku yang telah dipinjam. Pening dia telah pinjam buku yang telah dipinjamkan, ataupun dia akan pulangkan buku yang dipinjam. Jawapan dia yang paling tepat dekat sini, nak tak nak ialah return. Return lah, dia akan pulangkan. Dia tak boleh bawa, dia kena pulangkan. Kalau bawa ni maksudnya macam nak kata tu buku dia.
Begitu. Buku dia. Masalahnya bukan buku dia kan. Dia pinjam buku tu. Miss, can we use he is going to return instead of he will return? He is going to return? Yes, boleh. Tapi sekarang ni, kita sekarang ni tengah tengok ayat simple future. Kalau simple future, kita tak terima ayat itu. Sebab dia kena ada perkataan return. He is going to return maksudnya dia sedang. Sedang akan pulangkan. Kita cakap sedang pulangkan lah. He is going to. Dia adalah orang kata sedang lah dalam perjalanan dan sebagainya. Dia berlaku continuous lah. Itu orang kata kita panggil sebagai ayat present continuous tense. Is going bukan simple future lah. Tak, simple future ingat tadi formula yang saya bagi. Ada subject, ada perkataan will, wajib. Lepas tu kita akan kena guna main verb. Lepas tu nak tambah objek lah pun boleh, tak ada masalah. Ni objeknya. Nak bagi ayat tu kan. Macam tu. Subject plus will plus main verb plus object. Ini adalah formula untuk simple future tense. Tak perlu panjang-panjang sebab nama pun simple. Begitulah. Alright. Yes, faham. Alhamdulillah. Itulah yang kita nak sebenarnya. Ni kita nak bagi tahu yang dia akanlah buat. Tapi bukan sekarang dia buat. Dia tak buat sekarang pun. Kalau yang he is going to, maksudnya dia tengah buat sekarang ni. Dalam perjalanan. Dia boleh ceritalah. Dia dalam perjalanan nak pulangkan buku tu. He is going to going to return the borrowed book by the end of the week. Tak sesuai. Dia macam nak beritahu sekarang. Now okay, tak ada masalah. Itulah dia. So dekat sini yang sesuai ni ialah return. He promises he will return the borrowed book by the end of the week. Tambah kat sini. Will return. Bring dia di bawah je. Kalau lend ni dia bagi pinjam buku yang dipinjam. Dah pening dah kat situ kan. Kenapa pula lah dia nak bawa pula lah buku yang dia pinjam sendiri. Macam tu. Okey, seterusnya. Ni dia. Nampak tak kat sini? Inilah dia formulanya yang saya nak tunjukkan. Tadi saya dah tunjukkan sikit kan formulanya kan. Ni saya tunjukkan lagi. Struktur yang perlu para penonton tengok. Dekat sini ada subject plus will plus verb 1. Verb 1 tu maksudnya verb yang utama lah. Main verb lah katanya. Ni main verb. Verb yang utama. Utama dekat sini. Jadinya bila dah tahu dah ada subject, ada will, ada main verb, confirm kita tengah buat ayat simple future sebab ada perkataan will, akan berlaku lah. Kita dapat jangkakan benda tu akan berlaku. Contoh dia lain apa? Kita boleh jangkakan hujan berlaku kan? Betul tak? Kita nampak mendung dah ni. Sedap ni nak tidur ni, confirm hujan. Kita boleh cakap lah dia akan hujan. Tengah buat kerja khusus Miss ni English tak lupa. Wah, Alhamdulillah Mira. Tak apa, kita belajar dah sambil-sambil buat kerja khusus tu. Okay, itu dia. Alright. Seterusnya, jom kita tengok soalan nombor 4 ni. Soalan nombor 4. I just realised I'm out of milk. Maksudnya saya baru je perasan yang kat rumah ni dah habis dah susunya. Susu orang cakap susu kotak tu kan. Sedapnya kan. Dash Lady ke Farm Fresh ke kan. Dah habis dah pula begitu. Right. Ini dia. I blank space some on my way home from work. Saya nanti masa dalam perjalanan nanti daripada tempat kerja tu nanti apa? I apa? Farm Fresh kan. Sedap Farm Fresh. Tu dia. Saya semua susu saya minum. I will apa dekat situ? Okay, daripada jawapan Cik Liza kita ialah will buy. Yes, betul. Will buy itu kita nampak dia memang betul-betul sesuai lah. Saya akan beli. Saya akan beli. Macam mana pula dengan yang lain? Adakah sama jawapannya will buy juga? Ataupun ada perkataan-perkataan ataupun verb yang kamu rasa lebih sesuai?
Yang kita boleh gunakan selain daripada perkataan buy. Will get. I will get some on my way home from work. Okay, will get. Okay, terima kasih. Right, jom kita tengok. Will have some on my way home. Tak sesuai sikit lah will have tu. I will have some on my way home. Itu macam kamu tengah nak makan ataupun ambil. Have tu kan macam ambil. So tak sesuai lah. Kita nak, orang kata kita ni nak bayar. Kita nak bayar lah. Ataupun awak boleh cakap will purchase. Will purchase saya terima. Purchase. Sebab kita nak cakap kita beli benda tu. Kalau will have tu maksudnya memang ada dekat rumah. Begitulah. Mantap. Jom kita tengok dia kat sini. Ayo kita. Nampak tak kat situ? Ada I just realised I'm out of milk. I fold some on my way home from work. Fold saya akan lipat-lipat gitu. Ataupun buy some on my way home from work. Ataupun purchase some on my way home from work. Untuk jawapan ini kita terima dua lah. Buy boleh, purchase pun boleh. Tetapi paling common ataupun paling yang diguna pakai, kita akan guna buy. Buy dekat situ. So dekat sini dia boleh jadi apa jawapannya? I just realised I'm out of milk. I kena ada perkataan apa sebelum tu? Saya nak tanya sikit lah. Tadi dah bagi 2 kali dah. Mana? Yes, betul. Will. Wajib ada perkataan will ini nak menunjukkan dia future tense. Ingat selepas perkataan will tak perlu letak ed ke, ing ke ataupun s ke, tak perlu. Ni Miss nak bagi tahu dekat sini Tidak perlu tambah apa-apa selepas will. Macam itulah dia. Tak payah tambah apa-apa Verb tu memang kita akan gunakan base form ataupun root word, kata dasar dia. Tak payah is ke, es ke, s ke, kerana will ini kita panggil sebagai modal verb. Modal verb ataupun helping verb dekat sini So dia special sikit. Selepas tu dia tak ada apa-apa penambahan perkataan. Kalau dia buy lah dia, purchase lah dia lepas will tu. Tak ada tiba-tiba ada purchasing ke, purchased ke, tak ada. Right? Tu dia main verb, betul tu. So itulah dia Dan kalau kita nampak kat sini macam mana nak gunakan simple future tense? Bila je kita boleh guna? Yang pertama, prediction or assumption. Nampak kita tadi dah predict predict bila orang kata trial kita tu walaupun tak keluar lagi kan, kita boleh predict dah. Tu dia prediction or assumption. Contohnya macam 21 hari bulan ni ramai gaji. 21 dan ke atas, 21 hari bulan sampai ke 7 hari bulan, confirm orang dapat gaji. Kita boleh predict lah. Bolehlah guna ayat simple future tense. Para ibu yang dekat rumah tu, abang dah 21 hari bulan ni, dah 22 hari bulan ni, dah 25 hari bulan ni. Nampak kita pun dah pandai predict dah dekat situ. Itulah dia. So bolehlah guna perkataan simple future tense. Seterusnya, spontaneous decision. Spontaneous decision ni maksudnya lah kamu tu memberikan kata putus secara tiba-tiba je. Dia tak macam kita bincang kan, kita dah plan awal-awal, tak. Contohlah anak-anak ni selalunya ayah-ayah lah kan. Kemas-kemas. Hari ni kita tidur rumah nenek. Tak bincang pun. Tahu-tahu dah kena kemas. Siapa tak kemas kena tinggal lah duduk rumah sorang-sorang. Seram kan. Jadinya kena kemas lah. Ikutlah ayah kamu yang drive. Macam tu lah dia. Kita nak cakap pasal spontaneous decision ini. Seterusnya, kita nak cakap pula yang ni.
Future action or event. Nah, inilah dia contoh-contoh macam yang tadi saya bagi tu. Tarikh SPM, tarikh due date bila nak beranak, kan? Tarikh kahwin. Dan tarikh-tarikh yang lain lah. Tarikh masuk universiti. Apa lagi? Tarikh nak dapatkan tanda. Itu semua future tense tu ataupun event yang kita nak gunakan perkataan simple future tense. Begitulah dia. Dan seterusnya promises ataupun offer. Contoh, saya boleh berikan kamu ini kepandaian sebelum 31 Disember. Contoh, amboi. Itu dah betul promise lah. Apa lagi? Contoh lah kamu nampak kan ayah kamu. Tak apa, ayah janji kalaulah kamu ini dapat 9A+ dalam SPM, ayah akan belikan kereta. Nampak? Akan belikan. Dah janji tu, akan belikan kereta kalau kamu dapat 9A+. Apa lagi? Kalau yang suami dengan isteri, tak apa, saya janji kalau saya menang tender ni, saya dapat tender ni, saya akan belikan lagi gelang emas. Contoh. Nampak tak kat situ? Kalau lepas tu awak janji lagi, ini masa anniversary kita ni, saya janji saya akan bawa dekat kedai-kedai yang mahal. Tu nampak? So janji akan itu dah nampak, kita gunakan simple future tense. Itulah dia cara-cara ataupun bila je kita boleh guna simple future tense ini. Ada apa-apa soalan tak yang nak ditanyanya kalau bahagian bila kita boleh guna? Saya janji saya akan cemerlang SPM. Amin. Amin ya rabbal alamin.